Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hathi ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha' qurbihi wa thawabihi wa wajhihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya rabbal alamin. Qala syekhul muallif wa adamallahu an-naf'a bihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Ada homework? Tak ada homework. Sure tak ada homework? Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Man asbaha aminan fi jasadihi, man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qut yawmihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Siapa-siapa yang apabila datang waktu pagi, tamam, aminan fi sirbihi, dia ada keamanan pada diri dia. Mu'afan fi jasadihi, dia ada kesihatan pada badan dia. Tamam. Indahu qutu yaumih, dia ada makan untuk hari tersebut. Tamam, dia adalah seperti orang yang telah dapat dunia dan seisinya. Apa kita kerja kat dunia semua untuk apa? Pertama sekali keamanan. Untuk keamanan. Yang kedua adalah supaya kita sihat. Tamam. Kenapa nak makan? Supaya sihat. Kalau tak makan sakit. Betul. Kenapa nak tempat selesa bersih? Kena sihat. Kalau tak sihat sakit. Sakit problem. Minta maaf Haji Khalid. Jazakumullah khair. Dan dia ada makan pada hari tersebut. Tamam. Dia adalah seperti orang yang telah dapat dunia dan seisi-isinya. Tamam. Sekarang kita tanya balik pada diri kita, siapa dari kita yang tak ada tiga benda ni? Kita ada segala nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita bersyukur atau kita tidak bersyukur, itu sahaja. Tamam. Oh, hidup ni susahlah, ada ini ada itu, macam ini macam itu, ada hutang. Sendiri yang terjebakkanlah hutang. Tamam. Kemudian kita ni banyak berhutang pada benda yang tak perlu. Kita ni banyak berbelanja kepada benda-benda yang tak perlu. Pasal tu kita punya pekerjaan kena lebih, kita punya perbelanjaan lebih. Kalau kita hanya berbelanja kepada benda yang diperlukan, tengok balik perbelanjaan kita lebih ke tak lebih. Kita belanja pada setakat apa yang kita perlukan. Mungkin daripada keperluan rumah, mungkin daripada keperluan pekerjaan, keperluan peribadi. Kita ni banyak sangat belanja pada benda yang tidak perlu. Kalau ada pula kalau rezeki lebih sikit, dah mula buat benda yang lebih kepada membazir daripada perlu. Jadi pasal tu kita punya perbelanjaan macam mana tinggi pun tak pernah cukup. Tamam. Jadi kita kena belajar macam mana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbelanja kepada apa yang kita perlukan. Kita minta Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah agar dia menjadi kita orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Jazakumullah khair. Kemudian kita masuk ke dalam ketaatan hati. Betul? Kita telah selesai daripada maksiat hati, kita minta Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan kita daripada maksiat-maksiat hati. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuk ke dalam ketaatan hati. Seperti mana yang kita katakan sebelum ini, maksiat hati adalah lebih besar daripada maksiat badan. Kenapa?
Pertama sekali kerana dengan maksiat hatilah kita boleh mengkufurkan ataupun mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan badan itu kadang-kadang terpaksa buat, kalau kau tak buat aku akan bunuh kau. Okey. Boleh mengkufurkan badan, tapi hati itu beriman kepada Allah. Seperti mana apa yang dikenakan di atas Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir dipaksa untuk mengatakan perkataan kesat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipukul, dibantai, apa, masih tak cakap apa-apa pun ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu waktu Abu Jahal apa dia buat? Dia ambil besi panas, dia seksa Ammar bin Yasir. Itu yang dia tak tahan sampai dia mengatakan bahawasanya Rasulullah itu penipu. Terpaksa, bukannya sengaja. Dengan tidak rela dia mengatakan perkataan sebegitu. Ada pula sebahagian sahabat, mereka tak akan mengatakan perkataan gitu sekalipun, kerana mereka menyangka bahawasanya perkataan macam itu tidak boleh dilafazkan. Kalau dilafazkan ini merosakkan, ini akan merosakkan iman aku, ini akan merosakkan identiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana orang boleh mengata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benda pun? Orang yang paling dicintai kepada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sanggup mereka melihat Rasulullah dicerca atau dicela. Bagaimana pula dia orang sendiri nak cerca atau cela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akan tetapi apabila diseksa dengan teruk sekali sehinggakan besi panas, dia tidak boleh tahan. Kalau mereka katakan bunuh senang. Memanglah semua orang takut mati, tetapi kesakitan dia sekejap berbanding dengan seksaan. Pasal tu mereka seksa, mereka tak bunuh. Pasal mereka tahu kalau bunuh, dia bunuh sebagai orang Islam, dia mati sebagai orang Islam, dia tak mencerca Rasulullah, tak cela, jadi diseksa supaya dicela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Last sekali dia kata Rasulullah penipu ataupun Rasulullah gila. Kemudian Abu Jahal berhenti, dan kemudian Ammar bin Yasir terus menangis mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dia takut dia sudah terkeluar daripada Islam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membawakan turun ayat Al-Quran dan mengatakan, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Tamam. Dan barang siapa yang mengkafirkan Allah Subhanahu wa taala, tamam, selepas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka-mereka yang dipaksa dalam masa yang sama hati mereka itu tenang dan penuh dengan iman. Walakin man syaraha sadruhu bil kufri. Akan tetapi orang-orang yang berkufurkan Allah SWT itu adalah orang yang rasa selesa dan tenang untuk mengkufurkan Allah SWT. Itu adalah sifat-sifat orang yang melakukan maksiat hati, yakni mereka berkufur dengan Allah SWT dengan rela hati. Ada pula mereka-mereka yang terpaksa melakukan perkara demikian dengan tidak rela hati, maka sesungguhnya mereka itu adalah golongan orang yang hati mereka dipenuhi dengan iman. Tamam. Maka Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu selepas pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku telah mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik kepada engkau." Maka Rasulullah pun terdiam sehingga wahyu turun. Apabila wahyu tersebut turun dan sampai ayat itu tersebut disebabkan dengan perbuatan Ammar bin Yasir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau perkara begitu jadi lagi, kau buatkan benda yang macam sama juga. Tamam. Kerana apa? Kerana hati dia tu penuh dengan iman. Kemudian bila cerita benda dipaksa di dalam Islam, apabila kita dipaksa untuk melakukan satu perkara yang bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, apabila kita lakukan satu perkara, dipaksa melakukan satu perkara yang bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita dibenarkan untuk melakukan perkara tersebut
Kalau orang yang memaksa tu, dia boleh mendatangkan mudarat ke atas diri kita. Kalau dia boleh mendatangkan mudarat dekat atas diri kita. Okey. Kalau dia boleh datangkan mudarat ke atas diri kita. Kalau dengan syarat, yakni dia benar-benar boleh mendatangkan mudarat. Kalau dia kata dia boleh bunuh kita, dia boleh bunuh kita. Kalau dia kata dia akan jailkan kita, dia boleh jailkan kita. Bukan yang setakat tu budak-budak datang kat bapak dia cakap dengan dia, kau kalau tak kasih aku es krim, tamam, aku rembat kau. Boleh jadi apa? Aku es krim ke, aku tak kasih es krim tu, kau punya pasal lah. Tamam. Kau nak rembat aku, berapa minggu berembat kau boleh rembat. Tamam. Kau nak bunuh aku, berapa minggu kuat kau boleh bunuh aku. Budak kecil. Tamam. Jadi kalau budak yang kecil macam itu, dia tidak sesuai untuk diterima penakutan dia. Yakni dia punya penakutan tu tidak dikira sebagai valid di segi syariah kalau disuruh untuk melakukan sesuatu perkara yang bercanggah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kecuali dua perkara yang kita tidak dibenarkan melakukan walaupun kita di-threaten, kita ditakutkan, kita diugut untuk melakukan perkara tersebut. Iaitu nombor satu, pembunuhan. Engkau kalau tak bunuh si fulan, aku akan bunuh engkau. Kita tak boleh lakukan pembunuhan. Yang kedua adalah zina. Tamam. Engkau kalau tak zina orang tu, aku akan bunuh kau. Atau satu lelaki datang kepada satu orang perempuan, dia kata kalau engkau tak benarkan aku zina kau, aku akan bunuh kau. Biarlah dia bunuh aku, yang penting dia tidak zina kepada aku. Tamam. Ini dua perkara yang tidak boleh dibenarkan macam mana pun untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh membunuh dan kita tidak boleh untuk berzina. Biarlah dia threaten kita macam mana pun, kita tidak boleh melakukan perkara tersebut. Baik, ini dua perkara. Sekarang janganlah kita buat satu perkara dan kemudian kita kata terpaksa, padahal kita tak terpaksa. Tamam. Walaupun satu orang anak dengan mak bapak, kalau mak bapak cakap benda yang bersalah, bercanggahan dengan agama, kan? Kalau dia tu dah besar, dia ada choice sendiri, dia tak perlu dengar cakap mak bapak. Tak boleh. Tak boleh, walaupun mak bapak, walaupun suami, walaupun isteri, kalau bercanggahan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh dilakukan. Membohong atau apa-apa kita tidak boleh lakukan, melainkan orang tu ada kebolehan untuk memudaratkan kita. Sekarang ni contohnya, satu orang bapa dia kata kepada satu orang anak ni dah dewasa 15, 16, 17, 18 tahun. Dia kata, kalau kau tak bohong, aku pukul kau. First kali kita tengok dalam situasi tersebut, dia boleh ke pukul kita? Kalau dia boleh pukul kita, tengok ada jalan keluar ke tak. Kalau ada jalan keluar, pergi report polis terus, nak tunggu buat apa? Orang yang berkurang hajar dengan agama Allah SWT, nak tunggu apa? Kita bukan tak nak kurang hajar dengan bapa kita, tapi buat apa kita nak biarkan diri kita dimangsakan untuk melanggar perintah Allah SWT? Memang bapa aku, kau bapa aku sayang kau, aku cinta kau, tapi dalam masa yang sama aku nak protect diri sendiri juga. Jadi kita tidak boleh mendengar perintah ibu bapa ataupun sesiapa pun yang memerintahkan kita untuk membuat perkara yang salah. Kalau dia kata apa? Tak apalah, kini taat mak bapak. La ta'atal makhluqi fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia pada mana melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia suruh kita buat air untuk dia, buatlah. Kenapa? Itu tak berlanggar dengan perintah Allah.
Kalau dia suruh kita kemas rumah, buatlah. Pasal apa? Itu tak ada melanggar dengan perintah Allah. Tetapi kalau dia suruh kita mencuri, dia suruh kita membohong, dia suruh kita memberontak, dia suruh kita merompak, dia suruh kita mengumpat, dia suruh kita membenci, itu tak boleh. Itu tak boleh dipakai. Dan ini terus terang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sesuatu perkara di dalam Al-Qur'an melainkan perkara itu benar-benar penting dan banyak berlaku. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka berdua berkeras dengan kau, menyuruh engkau untuk bersyirik kepada aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma, maka janganlah engkau mematuhi perintah mereka. Dalam kita tidak mematuhi perintah mereka, apa yang patut kita lakukan? Marah mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kerana Allah Subhanahu wa taala tahu manusia ni kalau kurang tarbiyahnya, kalau dia tidak mematuhi apa dia akan buat, dia akan memberontak, dia akan melawan. Allah Subhanahu wa taala terus sebut selepas itu, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apa yang kau perlu lakukan dengan mereka berdua dekat atas muka bumi adalah berlaku baik. Wahai anak, engkau lepas ni, tamam, aku dah tak jumpa dah makcik kau lagi. Aku dah putus talian dengan kakak aku, contohnya lah. Mana ada putus talian? Apa kau nak Allah yang dah kasih tu talian, mana boleh putus? Engkau dah tak boleh jumpa dengan makcik kau lagi. Kau kalau jumpa dengan makcik kau, aku putus dengan kau. Dia nak jumpa ke, dia tak nak jumpa ke, sukalah dia. Tak payah kasih tahu pun. Dan berhati-hati ya, ini satu perkara yang banyak sangat berlaku, iaitu qat'ur rahim, potong silaturahim. Sikit salah merajuk, sikit salah ambil hati, kadang-kadang tak salah pun, sangka lebih buruk yang pasal pun, potong silaturahim. Berhati-hati. Potong silaturahim ini adalah satu perkara yang dicela dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kali Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memutuskan silaturahim. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surah Al-Baqarah, walladzina yanquduna ma ahdallahu min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal. Dan orang-orang yang mengingkari janji yang mereka telah melakukan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memutuskan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh sambungkan, yaitu silaturahim. Tamam. Ulaika humul fasiqun, mereka adalah antara orang-orang yang fasik. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala fasik, sebut fasik dalam Al-Quran, bukan macam fasik yang kita selalu belajar dalam syariah. Apabila Allah SWT menyebutkan fasik dalam Al-Quran, yakni orang ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita meminta Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada sifat tersebut. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Alif Lam Mim Ra. Apa surah tu? Suratul Ra'd. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang memutuskan silaturahim. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah juz 25 atau juz 26. Juz 26. Surah Al-Ahqaf, lepas surah Al-Ahqaf surah Muhammad, lepas surah Muhammad surah Suratul Fath. Tamam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang mana dicela oleh, dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak sambungkan silaturahim? Cukup dengan walaupun mengatakan assalamualaikum. Tamam. Cukup dengan walaupun mengatakan assalamualaikum. Kemudian itu terpulanglah apa yang dilakukan oleh seawak ataupun apa yang dilakukan oleh dia. Selagi kita dah cakap assalamualaikum, dah cukup. Itu dah sambung silaturahim.
Apa-apa yang tak cakap Assalamualaikum, itu kira sebagai putus silaturahim. Dan orang yang putus silaturahim ni rezeki sempit. Duit banyak lain cerita, rezeki bukan duit. Tamam. Ketenangan hati tak ada. Kebaikan dalam rumah tangga kurang. Hidup banyak kepada dunia lebih daripada akhirat. Itu yang dikatakan sebagai tak ada berkat. Tamam. Kemudian kita tak katakan tak ada berkat terus, tetapi kurang berkat. Dan sentiasa amalan dia tergantung. Keampunan Allah Subhanahu wa taala kepada satu orang yang memutuskan silaturahim tergantung. Selalu tergantung. Allah nak ampunkan tak boleh. Allah nak ampunkan je silaturahim, kata wahai Allah, dia belum sambungkan aku lagi. Allah kata sesungguhnya aku telah menciptakan kau sebagaimana yang kau reda. Silaturahim kalau reda dengan Allah, maka Allah akan reda dengan kita. Silaturahim kalau tak reda dengan Allah, maka Allah tak reda dengan kita. Aku tak mengaku dah engkau anak aku, dunia akhirat. Ya salam. Habis aku nak siapa? Tamam. Tak boleh. Potonglah silaturahim macam mana pun. Dia boleh potong. Itu cara dia potong. Tetapi hakikat dia tak terpotong pun. Habis aku bin siapa? Aku keluar dari mana? Habis surat beranak aku tulis macam itu, tak boleh tukar pun. Boleh tukar? Tak boleh. Ini perkataan-perkataan macam ini bukan menunjukkan bahawasanya dia terror. Ini menunjukkan kejahilan yang jelas pada hati dia, kepada diri dia sendiri. Jadi kita tak boleh nak putuskan silaturahim, dan ini bukanlah satu perkara yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Dan kebanyakan putus silaturahim ini terjadi kerana ego. Kerana apa? Kerana ego. Dia tak nak dengar cakap aku. Dia aku lebih baik daripada dia. Ini semua penyakit hati yang kita dah belajar ni. Tahu? Ini benda-benda macam ni. Dia tak nak dengar cakap kau. Macamlah kau dengar sangat cakap Allah tu. 100% kau dengar perintah Allah? Tak. Habis? Tamam. Sebelum kita mengatakan orang tak dengar perintah aku, engkau dengar tak perintah Allah? Kalau kau nak cakap sekali bolehlah, dengarlah cakap aku wahai anak. Jangan lawan. Kalau benda tu mengikut syariah boleh cakap macam tu. Tetapi kalau benda tu tidak mengikut syariah, tidak boleh kita cakap. Kenapa kau tak nak dengar cakap aku? Memanglah aku tak boleh dengar cakap kau. Tapi kalau sebagai anak, kita diam saja, jangan menjawab. Kalau perlu diberitahu, yakni diberitahu dengan penuh hikmah ataupun suruh orang lain beritahu. Jangan kita sendiri yang cakap. Kerana apa? Itu satu benda yang susah untuk mak bapak nak terima. Tamam. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Memutuskan silaturahim. Kita fikirkanlah kalau kita ada lakukan perkara tersebut ataupun tidak. Itu silaturahim khas dengan ahli keluarga. Kemudian ada silaturahim am. Silaturahim am adalah kita bersama setiap orang Islam. Kita ada itu silaturahim am. Tamam. Kemudian kalau kita ada percenggahan dengan seseorang tu, marah, apa ini itu, tamam. Kita boleh menjauhkan diri daripada dia selama tidak lebih daripada 3 hari. Selepas 3 hari mestilah kita memberi salam. Mestilah menyambungkan balik. Pasal apa? Allah SWT kasih kita can. Dia tahu kita ni lemah, nak marah, nak merajuk, nak ambil hati. Okey, ambillah hati. Jangan lebih 3 hari. Jangan lebih 3 hari. Sampai cukup 3 hari, mesti salah seorang daripada mereka memberi Assalamualaikum. Dan kalau yang bila dia dah cakap Assalamualaikum, dia dah lakukan bahagian dia untuk menyambung silaturahim. Bagi mereka yang di other side pula, yang belah lain, dia perlulah menjawab untuk menyambungkan silaturahim. Kalau dia tak jawab, dia masih memutuskan silaturahim. Faham? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan ini adalah satu perkara yang sangat ditekankan oleh habaib sewaktu kita di Yaman. Kadang-kadang satu saudara tak jumpa kita bila ada ada wedding ke, ada jemputan ke, dia tak datang. Tamam. Ataupun kalau dia tak datang ziarah kita hari raya, aku ni atuk dia, aku ni pak cik punya atuk,
Aku ni apa? Aku ni. Tamam. Engkau ni apa? Tamam. Kenapa nak mengaku aku ni? Orang yang selalu mengaku dia, orang yang selalu meminta dan mengaku dia ada kadar. Tamam. Sesungguhnya la gadralah, dia tidak ada kadar di sisi Allah SWT. Selalu mengaku engkau besar, engkau perlu dihormati. Siapa kita ni sebenarnya? Dah cukup dah Allah SWT kasih kau hidup ke atas muka bumi ni. Alhamdulillah Allah SWT kasih kau saudara mara. Mereka tak buat tu, mereka ada alasan mereka. Orang takkan lakukan satu perkara melainkan mereka ada alasan. Malah tahu dulu kau yang kau punya salah, kau yang kurang ajar dengan orang. Kau marah-marah orang. Diorang dah memanglah siapa nak dekat dengan orang yang selalu marah. Mana orang suka orang selalu kena marah. Orang yang selalu marah tu tidak disukai oleh orang yang dimarahi. Jadi kita mesti cek balik diri kita sebelum kita meminta hak kita daripada orang lain. Tamam. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bahkan dah baguslah kalau sekali-sekala dia datang ziarah kita, dia telefon kita ataupun dia doakan kita. Dia pun ada family dia lagi, tanggungjawab dia lagi. Manalah tahu kita tahu dia kerja 24 jam. Satu hari 12 jam kerja hari-hari, tak boleh cuti. Manalah tahu, ada saja. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, berilah 70 uzur kepada satu orang yang buat salah dengan kau. 70 uzur, cari. Dia tak datang, kenapa? Mungkin sakit. Tak sakit. Ada orang kata dia sihat, dia pergi jumpa makcik dia yang lain. Kenapa? Mungkin ni, mungkin itu. 70 kali. Tamam, kebanyakan kita 3-4 kali dah puas. Tetapi kalau yang orang yang jenis kepala keras juga, kasihlah 70. Tamam. Untuk menghilangkan apa? Untuk menghilangkan penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Nak rasa marah dengan orang. Ini semua buang. Ini semua tak guna. Memenatkan. Terus terang, betul-betul memenatkan. Selagi kita ada benda-benda macam ini dalam hati kita, kita sendiri penat. Orang tu tak penat pun. Orang tu relax saja. Yang penat siapa? Sendiri yang penat. Oleh itu, sendiri yang buangkan sifat yang buruk tersebut. Kita kalau free daripada sifat buruk tersebut, kita yang senang hati. Alhamdulillah. Tak ada fikir apa, tak ada fikir ini, tak ada fikir itu, tak ada A, B, C, D. Masya Allah, aku tenang hati. Tamam. Apa nak jadi? Masya Allah kan? Wa ma lam yashad lam yakun. Apa-apa Allah Subhanahu Wa Taala mahukan akan terjadi, dan apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tak nak, dia tidak akan jadi. Tamam. Jadi kita mesti jaga silaturahim. Dan benda ini sangat penting. Jangan kita ambil ringan perkara ini. Seperti mana yang kita telah sebutkan bahawasanya silaturahim khas adalah dengan ahli keluarga kita, dan silaturahim am adalah dengan setiap orang muslim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ketaatan hati. Dari ketaatan hati adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari ketaatan hati adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada sifat-sifat yang kita telah sebutkan, 20 sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti beriman dengan benar dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang dah belajar, revise. Siapa yang dah revise, hafal. Siapa yang dah hafal, mengajar. Siapa yang belum belajar, belajar. Tamam. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Kita ada satu abang selalu rekod kita punya kelas. Non-stop, upload supaya orang semua dapat manfaat. Alhamdulillah. Tamam, saya masih ingat lagi Habib kita selalu berkata dengan kita sewaktu Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Dia berkata apa? Dia kata, wahai ummah, ketahuilah sesungguhnya engkau ni adalah golongan yang paling beruntung sekali, yang mana bahawasanya kebaikan akan datang kepada engkau sebelum kau meminta kebaikan tersebut. Pada zaman ini kita tengok, Masya Allah, Tabarakallah, masyaikh, habaib, ugama, kelas-kelas mengaji, maulid. Berapa banyak maulid satu hari ada kat Malaysia ni sekarang, khusus kat KL saja. Kita nak dengan tak nak saja. Semua majlis-majlis Allah SWT hantar kepada kita. Tak pernah pun kita minta cari, tak susah pun nak pergi pada majlis-majlis tersebut. Tamam. Sini Masya Allah, Al-Warithin,
disiapkan, dijemput oleh Syekh Afifuddin untuk mengajar. Tak ada pun saya saya tak terfikir pun yang Syekh Afifuddin nak kita mengajar. Dia sendiri cakap dengan saya, "Imran, kau nak mengajar tak kat sini?" Masya-Allah. Bagus, saya cakap, ini peluang yang baik. Boleh mengajar bawah pantauan Syekh Afifuddin. Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita kebaikan sebelum kita menuntut kebaikan. Dan masya-Allah, tabarakallah, hari ini terus menerus kita punya kelas berjalan. Jadi kita gunakan peluang ini. Jangan kita komplain kita tak ada ini, kita tak ada itu, kita tak ada guru agama. Kita ada semua nikmat dari Allah. Sama ada kita nak cari, kita nak ambil, atau kita tak nak. Itu sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala dah sampaikan kepada kita. Kita tanya balik, khususnya kepada orang-orang yang lebih senior daripada kita. Tanya mereka. Tak payah tanya mereka 20 tahun dulu. Tanya mereka 10 tahun dulu. Adakah agama macam sekarang ni? Kelas-kelas agama, majlis-majlis agama, ulama-ulama, maulid. Ada, tetapi sedikit. Nak cari susah. Sebahagian orang tahu, sebahagian orang tak tahu. Sekarang masya-Allah, semua orang tahu. Mereka siap nak kena pilih lagi. Mana aku nak pergi ya? Hari-hari ada. Ini bercanggah dengan ini, bercanggah dengan ini. Macam mana ni? Aku nak pergi semua, tapi aku boleh hadir satu je. Macam gitu sekali kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita. Maha pemurah Allah Subhanahu Wa Taala, Jalla Jalaluhu Wa Taala fi'ula. Dari ketaatan hati adalah beriman kepada Allah. Yakin. Tamam. Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin adalah satu sifat yang sangat mulia. Bahkan ini adalah satu sifat yang ada di antara sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang menjadikan mereka lebih baik daripada kita, yaitu yakin. Satu orang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Kalau dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, satu orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi hati dia kurang yakin. Dan satu orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah orang yang baik, tetapi kadang-kadang dia melakukan kesalahan, tetapi dia ada yakin. Mana yang lebih baik ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW berkata, yang ada yakin itu adalah lebih baik. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW berkata, orang yang bermaksiat itu, kalau dia ada yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan kembali dan bertaubat kerana yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya. Akan tetapi orang yang banyak beribadah tersebut, dia akan rasa bahawa kalau dia terjebak di dalam maksiat, dia akan rasa bahawasanya pintu taubat dah tertutup dekat dia. Jadi dia tidak ada jalan lagi nak pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disitulah mula dia binasa. Dan macam mana kita nak menambahkan yakin? Dia ada beberapa cara. Pertama sekali adalah, dan ini adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan semua jenis sifatnya. Yang pertama sekali adalah banyak bercampur dengan orang-orang yang kuat yakin mereka dengan Allah SWT. Itu pertama sekali. Banyak bercampur dengan orang-orang yang kuat yakin mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah dengan banyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan mentadabbur dengan maknanya. Mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran dan bertadabbur dengan makna-maknanya. Yang ketiga adalah dengan melakukan perkara yang dilakukan oleh ulama-ulama dengan orang-orang yang kuat yakin mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian melakukan perkara-perkara atau amalan-amalan yang dilakukan oleh ulama-ulama di dalam menguatkan yakin mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila kita katakan banyak mempelajari Al-Quran dan bertadabbur dengan makna-maknanya, itu bermakna juga bersama dengan itu adalah hadis Rasulullah SAW dan juga
buku-buku para ulama yang menceritakan tentang yakin. Kerana apa? Mereka lah yang menukilkan makna-makna yakin dengan jelas dan memberitahu kita tentang cara untuk mendapat yakin tersebut. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang kedua adalah ikhlas. Apa tu ikhlas? Ikhlas ini melakukan satu perkara hanya senya kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ikhlas tersebut. Dan boleh pula di antara salah satu cara untuk mendapat ikhlas adalah dengan memperbanyakkan bacaan suratul ikhlas. Ini yang dikatakan oleh ulama-ulama. Tamam. Dan cara mendapatkan ikhlas yang pertama seperti mana yang kita sebutkan tadi, mesti memperbanyak bergaul dengan orang-orang yang berikhlas, cerita-cerita tentang Allah SWT sebagaimana Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tentang orang-orang yang ikhlas, mengetahui maknanya. Dan yang ketiga adalah melakukan amalan-amalan yang boleh membawa kita kepada ikhlas kepada Allah SWT. Dan yang tambahan pula boleh membaca banyak suratul ikhlas. Rendah diri, at-tawadhu'. Tamam. Perlu buka lagi satu aircon? Tak perlu. Masya-Allah, saya seorang je panas ya. Masya-Allah. Saya sendiri je panas. Tak perlu. Kalau dia orang kata tak perlu. Saya lebih penting kepada jemaah. Jemaah perlu ke tak? Masya Allah. Ada yang tak, ada yang perlu. Undi. Kita tanya organizer. Let them make the decision. Biarkan diorang buat keputusan. Kemudian tentang rendah diri, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah." Siapa-siapa yang bertawaduk kerana Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang bertawaduk kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjat dia. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjat dia. Tamam. Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis, tidak ada satu orang yang bertawaduk melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menaikkan darjat dia. Tidak ada satu orang yang mengampunkan orang yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kegagahannya. Tidak ada satu orang pun yang rajin berbelanja di jalan Allah Subhanahu wa taala melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala memperbanyakkan rezeki dia. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengampunkan orang lain ni menambahkan kegagahan, bukan balas dendam. Tamam. Aku tak boleh maafkan dia dah. Dah cukup dah. Dia asyik pakai aku je. Tamam. Ini semua perkataan-perkataan tak bagus. Kita maafkan. Sampai bila maafkan? Sampai kita mati kita maafkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kegagahan di dalam diri engkau kalau engkau selalu memaafkan orang. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kau. Janganlah kita ingat ni bila kita bersifat bermaaf maknanya kita membiarkan orang mengambil kesempatan ke atas diri kita. Tidak. Memang kita jangan jadikan kita ni sebagai orang tempat mengambil kesempatan. Tetapi dalam masa yang sama kita jangan tak maafkan pula. Kita mesti maafkan. Tak guna. Tamam, kalau kita nak simpan apa dalam hati kerana perkara-perkara kecil yang mereka lakukan. Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa-siapa yang bertawaduk kerana Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dia. Di dalam satu hadis atau athar yang disebutkan oleh ulama-ulama, mereka kata man tawadha'a li ghaniyyin salih. Siapa-siapa yang bertawaduk kepada satu orang kaya yang saleh, li ghinah, kerana kekayaan dia. Tamam.
siapa-siapa yang bertawaduk kepada satu orang yang kaya, yang saleh, yang saleh, bukan yang tak saleh tau, yang saleh. Kerana kekayaan dia, bukan kerana kesalehan dia. Zahaba thuluthadini, maka akan pergi 2/3 daripada agama dia. Kerana apa? Kerana dia bertawaduk kepada satu orang tu kerana kekayaan, bukan kerana kesalehan dia. Sedangkan bahkan kita ni mesti bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang baik kerana kesalehan mereka dan kerana ilmu mereka, bukan kerana kekayaan mereka. Itu kalau kita berendah diri kepada satu orang kaya yang saleh, 2/3 agama akan hilang. Bagaimana pula kalau kita rendahkan diri kepada orang kaya yang tak guna? Tamam. Kalau kita nak rendahkan diri kepada orang kaya yang saleh kerana kesalehan dia, tak kiralah sama dia duit atau dia tak ada duit, aku tetap bertawaduk dengan dia. Kerana apa? Kerana dia saleh. Itu masya-Allah. Itu tak pergi sedikit pun daripada agama dia. Tamam. Itu akan bertambah daripada agama dia. Bahkan kalau dia nasib baik, dalam dunia dia pun boleh tambah juga. Tamam. Orang kaya mesti memberi. Tamam. Sifat pemurah. Sesungguhnya kalau, especially kalau dia tu orang yang saleh. Tamam. Tetapi kalau berendah diri kerana kekayaan satu orang itu, maka telah pergi 2/3 daripada agama dia. Bagaimana pula kalau kita merendahkan diri kepada satu orang yang kaya, yang tidak saleh, yang fasik, yang makan daripada harta yang haram, yang makan daripada ini semua. Baik. Kadang-kadang ramai orang fikir, kenapa banyak orang kaya-kaya? Masya-Allah. Tapi diorang tak gunakan kekayaan diorang kepada kebaikan. Ada, alhamdulillah, ada sikit orang kaya yang gunakan kekayaan kepada kebaikan. Banyak orang-orang kaya yang lain, duit banyak-banyak, membazir banyak, tidak mahu pun menggunakan untuk agama. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memelihara agama daripada harta-harta yang syubhah, yang tak halal. Banyak orang-orang yang kaya, cara dia dapat harta tidak beramanah. Memang ada sebahagian orang yang kaya, masya-Allah, mereka berjaya dunia dan akhirat. Mereka memelihara diri mereka dan kehormatan mereka daripada terjebak daripada harta-harta yang haram atau cara-cara yang haram. Tetapi kebanyakan orang kaya dapat kekayaan dengan cara yang tidak betul. Pasal tu mereka memang duit mereka tak sampai kepada khidmat agama. Macam mana nak sampai khidmat agama? Duit sama campur dengan benda-benda yang tak halal. Kita pun tak nak juga duit yang tercampur dengan benda yang tak halal kalau kita tahu. Kalau kita tak tahu, kita tak tahulah. Tapi kalau kita tahu, kita pun tak nak. Kita nak rezeki halal al-mahd. Rezeki yang halal, yang bersih, suci. Itu baru rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Jadi itu adalah antara perkara yang penting sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyebutkan dalam satu hadis, "At-tajirus saduqul amin ma'a syuhada yaumil qiyamah." Satu orang peniaga yang benar di dalam perniagaan dia dan juga amanah di dalam perniagaannya, dia akan bersama-sama dengan para syahid di hari kiamat. Begitu tinggi sekali darajat satu orang peniaga yang benar dan amanah, yang dia tak bercakap bohong, tak ada belok kiri, tidak belok kanan dalam perniagaan dia, lurus perjalanan dia. Itu dia akan bersama-sama dengan syuhada. Kenapa? Pasal memang banyak penipuan berlaku di dalam perniagaan, banyak khianat yang berlaku di dalam perniagaan. Orang kalau kasih duit untuk buat perkara ni, dia kata aku buat perkara ni, nanti aku dapat untung, aku boleh ganti balik. Ini semua perkara yang tidak amanah. Tamam. Ini semua perkara yang tidak amanah. Yakin, ikhlas, rendah diri. Kemudian rendah diri ini adalah sifat hati. Rendah diri adalah sifat hati, bukan sahaja sifat badan. Sifat hati yang boleh diterjemahkan daripada badan kita. Dan bukan hanya saja sifat badan tetapi hati tidak betul. Tamam. Rendah diri ini adalah sifat hati. Ada satu orang di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an,
Dia nak jalan bungkuk-bungkuk. Dia nak tunjuknya konon dia rendah diri lah. Tamam. Dia nak tunjuk kononnya dia rendah diri. Sayyidina Umar nampak dia. Dan Sayyidina Umar dia berkata apa? Lastu bi khadda' wala yakhda'uni ahadun. Aku ni bukan orang yang boleh membelit atau menipu. Dalam masa yang sama tidak ada satu orang pun boleh membelit atau menipu aku. Dia mengetahui semua cara orang membelit, menipu. Jadi satu orang ni kononnya dia nak menunjukkan dia rendah diri, dia jalan tengok bawah, bengkok-bengkok. Sayyidina Umar radhiyallahu an pun tak tunggu. Dia pun ada tongkat kecil dia. Dia terus ketuk orang tu. Dia kata, apa ni? Dia kata, jalan lurus, tegak. Tunjukkan kegagahan Islam. Dia kata. Sesungguhnya rendah diri itu sifat di dalam hati, bukan sifat ditunjuk-tunjuk, nak menunjuk orang kononnya kau rendah diri. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata dengan sahabat-sahabat lain, apa dah jadi dengan zaman sekarang ni? Sampai mereka cuba menggunakan, mereka menyangkakan mereka melakukan perkara yang baik, padahal mereka melakukan dosa yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni menunjuk-nunjuk. Dosa yang lebih besar. Dan seperti mana yang kita telah pelajari, ar-riya itu adalah asyirkus saghir, adalah syirik yang kecil, yang mana apabila satu orang itu melakukan suatu perkara kerana mengharapkan ganjaran selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada daripada segi bentuk harta ataupun dari segi bentuk kehormatan ataupun darajat dan pangkat. Tamam. Maka kita mesti berhati-hati dengan perkara tersebut. Merendah diri adalah apabila kita merasakan bahawasanya kita ini tidak lebih daripada siapa-siapa pun dari orang yang sekeliling kita. Apabila kita tidak merasai bahawasanya kita ini lebih daripada siapa-siapa pun dari orang sekeliling kita. Bahkan kita tidak merasakan pun kita lebih baik dari orang yang belum Islam lagi tentang penghabisan. Kenapa? Kita tak tahu penghabisan kita macam mana, kita tak tahu penghabisan dia macam mana. Memang betul kita dengan orang yang bukan Islam, memang kita ni lebih baik daripada dia sekarang. Kerana apa? Kerana aku beriman pada Allah dan dia tidak beriman pada Allah. Dan orang yang beriman adalah lebih baik daripada orang yang tidak beriman. Memang aku lebih baik daripada dia sekarang. Tetapi hakikat kebaikan ni kita tahu bila pengakhiran hidup kita, akhir hidup kita. Taib. Engkau tahu tak penghabisan hidup kau macam mana? Tak tahu. Engkau tahu tak penghabisan hidup dia macam mana? Engkau tak tahu. Jadi sekarang ni walaupun kau lebih baik daripada dia, tamam, adakah boleh menjadikan kau ni betul-betul lebih baik daripada dia? Tidak. Kerana apa? Kerana kita tidak tahu tentang penghabisan dia. Jadi kita tak tahu tentang apa yang ada di dalam diri kita, sama ada kita ni lebih baik ataupun tidak baik. Yang penting kalau kita nampak kebaikan orang, atau kerana kalau orang yang penting sekali kalau kita nampak kebaikan diri kita dan kita nampak keburukan orang, kita meminta Allah Subhanahu wa taala perlindungan daripada melakukan perkara yang demikian, dan kita meminta Allah Subhanahu wa taala mengampunkan mereka. Itu cara dia kalau kita nampak orang buat jahat. Faham? Bukannya kalau kita nampak orang buat jahat kita cakap apa? Tengok tu, tengok dia, macam mana dia buat tu? Tengok. Kan aku dah kata, dia buat juga. Ataupun walaupun bila drive pun, orang main masuk je. Kau tengok macam nak hon-hon lah. Tamam. Nak beri peringatan kepada dia suruh drive baik-baik, boleh lah. Tetapi tak payahlah nak mengata. Kenapa kita punya mulut ni suka senang sangat lepas? Tamam. Kau tengok macam mana dia? Kelemak rempit. Awak. Alhamdulillah Allah tak jadikan kita mak rempit. Minta Allah SWT perlindungan. Dalam masa yang sama kita tak tahu kalau anak kita pun satu memang mak rempit juga. Manalah tahu dia tak rempit depan kita. Tamam. Jadi kita jangan kita main mengata sahaja orang. Kita meminta Allah SWT perlindungan agar Allah SWT selamatkan dia, Allah SWT mengampunkan dia, dan meminta perlindungan daripada Allah SWT daripada kita mengikut perkara yang demikian.
Tamam. Kemudian kalau orang puji, Masya Allah. Apa? Kalau orang puji. Orang puji kita. Kau ni Masya Allah, bagus lah Kau buat kerja, pergi kelas, belajar. Kau ni Masya Allah. Kalau kau kaya, kau pemurah. Masya Allah. Adakah kita cakap dengan dia, kau tak tahu aku macam mana sebenarnya, aku buat apa? Mana kau tahu ni semua? Aku gonjeng tau, dia kata. Tak payah cakap macam itu. Tamam. Yang penting sekali adalah kita melakukan apa yang diajar oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau orang memuji kita, maka kita meminta Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hakikat kepada apa yang dipuji kita. Tahu? Dan kita minta Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita kepada apa-apa perkara yang mereka tak tahu. Pasal kita tahu diri kita sendiri memang banyak dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Jadi kita meminta Allah Subhanahu wa taala menjadikan hakikat kepada apa yang dikatakan, dan kita meminta Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita kepada apa-apa yang mereka tidak tahu. Allahumma haqiqni fima yadhunnun. Tamam. Waghfirli fima la ya'lamun. Ini doa yang diajarkan oleh, apa lagi doa dia? Allahumma haqiqni fima yadhunnun waghfirli fima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Masya-Allah. Dan jadikanlah aku ni lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Ini doa yang diajarkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tulis, boleh tulis. Allahumma haqqiqni fima yanzurun. Fima yanzurun ke fima yadhunnun? Allahumma haqqiqni fima. Allahumma la tu'akhidhni fima yaqulun waghfirli fima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Betul? Minta maaf, saya silap doa dia. Saya terlupa permulaan doa tersebut. Allah, wahai Allah, janganlah engkau mengambil kira kepada apa-apa perkara yang, Allahumma la tu'akhidhni fima yaqulun, dengan apa-apa yang mereka mengatakan. Waj'alni waghfirli fima la ya'lamun, dan ampunkanlah aku pada apa-apa yang mereka tidak tahu. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa-apa yang mereka katakan. Masya-Allah. Jazakumullah khair. Kalau saya silap, kasih tahu dalam kelas, tak ada orang free daripada mistakes. Tamam. La tu'akhidhni. La tu'akhidhni. Macam mana boleh tulis? Mana yang nak tuliskan? Nak taruh whiteboard kat sana? Jadi sini semua boleh nampak? Memanglah Haji Khalid nampak, tapi diorang selain daripada Haji Khalid, boleh WhatsApp gambar. Masya Allah. Bagus engineering ideas. Allahumma la tu'akhidhni fima yaqulun. Tamam. Waghfirli fima la ya'lamun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun.
Betul? Masya Allah. Allahumma la tu'akhidni fima yaqulun waghfir li fima la ya'lamun. Tamam. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Alah, siapa yang boleh tulis, tulis. Siapa yang tak boleh tulis, received. Betul? Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ini adalah doa yang kita lakukan apabila orang puji kita. Dalam masa yang sama, janganlah kita membuka aib-aib kita sendiri. Tamam. Maksud dia bagus. Tulis sekali. Tulislah sekali maksud dia. Wahai Allah, janganlah tahu. Jadikanlah aku atau jadikanlah saya? Aku pun boleh, saya pun boleh. Yang penting ana. Tamam. Yang lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Alas? Boleh ambil gambar? Boleh send? Masya Allah. Ha? Kau office boleh print? Masya Allah. Dia yang penting satu saja. Homework minggu depan hafal semua orang. Itu homework dia. Tamam. Itu saja. Print ke, forward ke, apa, semua boleh. Masya Allah, tabarakallah. Yang penting sekali hafal. Minggu depan kita test. Ha? Kena puji dulu. Masya Allah, tabarakallah. Boleh?
Tapi kalau lepas puji tak hafal macam mana? Condemn. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Kita nak puji boleh. Yang penting hafal jangan puji-puji tak hafal nanti tarik balik pujian. Nanti tak terpuji pula. Baik. Allahumma la tu'akhidhni fima yaqulun waghfir li fima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Tamam. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, tengok doa teliti ya. Ini doa sangat teliti. Wahai Allah, janganlah Engkau ambil kira daripada apa-apa yang mereka katakan. Yang ni kadang-kadang orang mengata lebih daripada apa yang ada dalam diri kita. Tamam, orang memuji lebih-lebih sangat. Waghfir li fima la ya'lamun. Dan apa-apa dosa yang tersembunyi daripada mereka dekat atas diri kita ni banyak. Jadi kita minta Allah SWT ampunkan perkara tersebut. Dan bukan kita sahaja minta apa Allah SWT kepada apa yang mereka katakan, bahkan kita minta lebih daripada apa yang mereka sangkakan daripada diri kita. Waj'alni khairam mimma yadhunnun. Tamam. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian kita kalau nak puji orang atau kita dipuji, tamam. Biarlah kita selalu mengingatkan orang yang memuji itu mengatakan masya Allah la quwwata illa billah. Tamam. Ini untuk memelihara kita daripada terkena ain. Tamam. Kalau kita boleh cakap dengan orang tu, cakap masya Allah la quwwata illa billah. Kita suruh dia cakap. Kalau tak, kita sendiri pun cakap paling kurang. Kita jangan biarkan pujian tersebut kosong daripada mengatakan masya Allah la quwwata illa billah. Ini diajar oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, kan? Maka kita belajarlah apa yang Allah SWT katakan. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nasihat kepada orang Islam. Apa maksud nasihat kepada orang Islam? Mengharapkan kebaikan daripada saudara Islam yang lain. Itu yang dimaksudkan dengan hakikat nasihat. Apa hakikat nasihat? Mengharapkan kebaikan untuk saudara Islam kita yang lain. Kadang-kadang ni, kita ni, bila kita nak cakap dengan satu orang, nak mengingatkan dia satu perkara, nama dia kita namakan nasihat, tapi pada hakikat dia tidak ada bentuk nasihat pun. Kadang-kadang kita marah, menggunakan perkataan-perkataan yang merendahkan diri dia, menjatuhkan maruah dia. Adakah itu nama dia nasihat? Itu bukanlah nasihat. Hakikat nasihat ini adalah kita melakukan sesuatu perkara mengharapkan kebaikan untuk dia. Kalau dia buat salah, kita memberi dia nasihat, mengingatkan dia supaya jangan melakukan perkara tersebut lagi. Kalau dia ambil, alhamdulillah. Kalau dia tak ambil, kalau dia marah kita, alhamdulillah juga. Kita angkat kaki, jalan. Jangan layan orang nak bergaduh atau orang nak berdebat. Benda akan jadi lebih teruk, benda tidak akan jadi lebih baik kalau orang dah masuk dalam bab perdebatan. Kemudian, menasihat kepada orang Islam yang lain. Ini adalah satu hakikat kita mengharapkan kebaikan kepada orang lain. Dan banyak dalam situasi kita dalam manusiaan ini, banyak kali di dalam hidup kita dan dalam banyak masa, janganlah kita kasih nasihat terus lepas dia buat salah. Bahkan kita tunggu untuk masa yang sesuai. Apabila kita nampak dia, kalau dia tengah marah, kita tunggu dia dah habis marah. Kalau dia tengah sedih, kita tunggu dia dah habis sedih. Kalau dia tengah excited, kita tunggu dia dah habis dia punya excitement. Kalau dia dah apa-apa pun, yang penting kita tunggu dia dalam keadaan emosi yang stable. Dia tak terlalu gembira, ataupun tidak terlalu marah, ataupun tidak terlalu sedih. Bila dia dah balik kepada emosi yang situasi yang stable, baru kita cari dia, kita cakap, baru kita cakap dengan dia dengan apa yang kita nak cakap. Akan tetapi sebelum kita cakap, kita fikirkanlah apa yang kita nak cakap. Gunakanlah hikmah yang ada dalam diri kita. Tamam. Kalau kita perlu belajar kepada hikmah, maka kita belajarlah hikmah. Tanyalah kepada orang-orang yang penuh hikmah bagaimana kita nak
kita nak lakukan perkara tersebut dengan hikmah. Tamam. Kita mesti lakukan perkara dengan penuh hikmah, maka ia akan lebih gembira diterima dan lebih mudah diterima. Tidak akan ditolak. Kita nak ke kalau nasihat kita orang tolak? Tak nak. Kita rasa suka ke rasa sedih kalau atau kita rasa suka bila orang terima nasihat kita atau orang tak terima? Bila orang terima. Jadi kalau kita nak orang terima nasihat, kita mesti memikirkan dahulu bagaimana cara nak memberi kita nasihat. Dan jadikan lidah kita ini belakang akal kita, dan bukanlah lidah ini depan akal kita. Apa maksud dia? Maksud dia sebelum kita mengatakan satu-satu perkara, kita memikirkan dahulu. Baik-baik macam mana nak katakan, nak fikirkan, nak cakap, baru kita cakap. Kalau janganlah jadikan lidah ini depan akal kita, mendahulukan akal kita. Yang ni main cakap je baru fikir, lepas tu baru menyesal. Oh, aku kata macam ni, aku kata ni. Berapa punya baiklah kalau aku tak kata macam ni. Jadikan lidah kita belakang akal kita dan bukanlah di hadapan akal kita, tidak mendahului akal kita. Faham? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu yang dinamakan sebagai nasihat kepada orang Islam yang lain. Dan ini adalah satu benda yang paling penting sekali di dalam Islam. Saling nasihat menasihati. Sangat-sangat penting. Akan tetapi mestilah kita mempelajari teknik dia. Dan teknik terbaik adalah seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah teknik yang terbaik sekali untuk memberi nasihat kepada orang. Dan ini adalah satu tanda kita mengharapkan kebaikan kepada orang tersebut. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan salinglah bantu-membantu di dalam perkara kebaikan dan membawa kepada ketakwaan. Dan janganlah kita membantu kepada perkara-perkara yang melakukan dosa dan juga bermusuhan. Tamam. Dan ingatlah, kita mesti jaga lidah kita daripada menyampaikan benda-benda yang buruk atau yang boleh memusuhkan satu orang dengan yang lain. Tamam. Kita mesti jaga lidah kita. Kalau satu orang tu disegani dan dihormati oleh orang tu, biarkanlah dia hormat orang tu terus. Walaupun kita ada bad experience dengan orang tersebut. Janganlah kita sebutkan keburukan orang tersebut. Kita diam-diamlah. Macamlah kita tak ada keburukan. Kita mau ada keburukan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dah menutup aib kita. Janganlah kita pula nak buka aib orang. Kemudian dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, la tudhhirish syamatata li akhik fayarhamuhullah. Di dalam riwayat yang lain, fayu'afiyahullah wa yabtalik. Janganlah engkau menzahirkan kecacatan ataupun kekurangan saudara lelaki kau, saudara engkau. Kerana apa? Kalau engkau melakukan perkara demikian, fayu'afiyahullah, Allah akan memberi dia afiah, ataupun dalam riwayat yang Allah akan memberi dia rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencuba engkau ataupun membalakkan kau dengan perkara yang sama yang apa yang kau telah mengejek orang tersebut. Tamam. Kemudian satu perkara kita mesti berhati-hati. Orang kalau jatuh, orang kalau apa, jangan kita ketawakan. Ini benda yang biasa orang lakukan. Apa? Kalau jatuh atau ketawa. Kenapa ketawa? Ini benda bahaya. Orang tulang boleh patah, orang badan boleh sakit, orang kepala boleh benjol, kalau silap-silap boleh dapat stroke, na'udzubillah. Benda serius, bukan benda main-main. Masalahnya kita letakkan benda permainan ni pada perkara yang serius. Dan benda yang serius ni kita lakukan benda permain-main. Dan juga satu perkara yang kita mesti jaga, yang mana mungkin banyak kita tak tahu adalah, jangan kita ketawa bila ada orang kentut. Tamam. Baru sebut nama kentut dah ketawa. Belum ada orang kentut lagi. Kentut ini adalah kalau kita, khususnya kalau kita mengajar budak-budak. Kalau budak-budak kentut atau apa, jangan kita ketawa. Biarkan saja, buat bodoh saja.
Kerana apa? Nanti diingat benda ni adalah exciting. Budak-budak dia suka buat perkara yang exciting. Dan sesungguhnya kalau main-main kentut ini adalah perkara yang dilakukan oleh kaum Lut, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sampai buat pertandingan kentut. Tamam. Dan setiap kali mereka kentut, mereka ketawa. Perkara ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda ni adalah satu benda yang aib. Kalau kita seboleh-bolehnya kita tutup. Kita kalau nak perlu buang angin, kita tutup sebaik-baiknya seboleh-bolehnya. Tetapi kalau kadang-kadang terlepas juga bunyi dia, tak sengaja. Tamam. Nak buat apa? Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kontrol lah. Kalau yang main melepas saja itu tak bagus, itu kena belajar. Macam mana nak tutup walaupun depan family ataupun depan anak. Jangan benda ni jangan buat main. Benda ni benda serius. Seboleh-bolehnya sembunyikan. Kalau tak boleh sembunyikan kerana memang dah terpaksa, dah tak sengaja, terlepas, maka buat bodoh. Janganlah ketawa ataupun janganlah mengejek. Rasulullah SAW, kerana benda ini adalah aib. Benda ini adalah aib. Sehingga kan Rasulullah SAW bila dia dalam majlis dia dengar orang kentut. Dan itu adalah selepas mereka memakan unta. Maka dalam mazhab Syafi'i, kalau makan unta tak batal wudu. Kerana apa? Pemahaman Imam Syafi'i adalah apabila Rasulullah selepas sahabat-sahabat memakan daging unta, ada sebahagian daripada mereka ataupun sebahagian kecil daripada mereka yang terkentut di dalam majlis tersebut. Maka Rasulullah SAW mahu menutup aib mereka. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Bangunlah kamu semua ambil wudu. Jadi tak tahu siapa yang kentut. Begitu sekali hikmah yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Kalau mazhab Maliki pula, dia orang kata kalau makan daging unta batal wudu, kena pergi ambil wudu kerana hadis yang sama tersebut. Cara pemahaman berbezaan di antara ulama. Kita hormati dan mereka semua adalah orang-orang yang hebat. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Janganlah kita main-mainkan perkara seperti itu. Itu ada satu perkara yang aib. Kalau kita perlu sedawa, kita sedawa dengan rendah. Jangan buat. Tamam. Masya-Allah, tabarakallah. Siapa yang ajar macam itu? Yang kita tahu daripada akhlak Rasulullah SAW, dia tak mengajar macam itu. Kalau perlu pun memang dah nak terkeluar pun, kita tutuplah dengan kain. Janganlah main lepas macam itu saja. Kemudian yang lebih teruk, lepas tu ada bau yang kuat. Masya-Allah, tabarakallah. Tamam. Itu semua kita mesti jaga. Itu semua akhlak yang mulia. Kita mesti cuba menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia seperti mana yang ditunjuk ajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. InsyaAllah kita akan sambung bersikap murah hati pada minggu depan. Dan juga kita akan ambil soalan sekarang. Ada satu orang hantar mesej, masya-Allah. Perbezaan makna antara Tuhan, Rabb dan Allah. Tamam. Tuhan, Rabb. Rabb bermakna mudabbir, yang mentadbir. Ini makna Rabb. Dan Al-Ilah adalah makna yang disembah. Tamam. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah kedua-duanya. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang disembah, Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Nombor 2, penggunaan hu di dalam Al-Quran. Kenapa bukan ana ataupun Allah? Ini ala sabili ta'zim. Di dalam Quran disebutkan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan inna nahnu. Sesungguhnya kami. Siapa tu kami? Allah Maha Esa satu sahaja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan keagungan dan kebesaran dia. Jadi digunakan apa? Digunakan kami. Ataupun Allah Subhanahu wa taala menggunakan hu, dia. Sembahlah dia. Maknanya sembahlah aku, yakni Allah. Kenapa Allah SWT gunakan aku? Kerana dia nak menunjukkan dia tu hebat. Apabila kadang-kadang ditunjuk dengan jauh dengan cara jauh, maka kita itu adalah dengan cara penghormatan, cara yang diagungkan. Kadang-kadang depan raja, contohnya pensyair-pensyair depan raja, dia nak puji pensyair, dia kata apa? Sesungguhnya engkau dia yang pemurah, engkau lah yang baik, engkau ni menjaga rakyat. Atau dia kata, sesungguhnya
Kita ada satu raja yang hebat, yang mana dia ni padahal depan je. Dia ni adalah yang menjaga rakyat. Dialah yang mengurus negara dengan baik. Itu adalah cara-cara ala sabilit ta'zim, kerana dia hendak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun Allah nak mengagungkan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Yang ketiga, pendapat ulama dalam bab meluruskan saf salat, yakni bahu ke bahu dan kaki ke kaki. Adakah keadaan kaki ke kaki itu benar-benar disarankan? Memang kaki ke kaki itu benar-benar disarankan, dan bahu ke bahu adalah benar-benar disarankan. Tetapi dalam masa yang sama kita mesti mengingati, zaman Rasulullah SAW tak ada sahabat yang badan besar. Semuanya halus-halus sahaja, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Yang penting di dalam salat, kita merapatkan saf. Memang kalau semua jemaah slim, kita bahu ke bahu, kaki ke kaki, tidak ada masalah. Tetapi jangan jadikan kaki ke kaki itu gangguan di dalam salat. Nak juga tolak, nak juga tolak. Ada orang pula nak juga satu jari atas satu jari yang lain. Tamam. Kemudian yang sunnah di dalam salat adalah kita menjarakkan dua tapak kaki kita. Tamam, tapak kaki dan tapak kiri kanan sebanyak satu jengkal. Ini yang sunnah dia. Ini semua kita katakan kalau satu orang tu adalah berbadan halus, seperti yang dialami oleh Rasulullah dan juga sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tak ada di antara mereka langsung yang berbadan besar. Mereka semua kekurangan makan, maka mereka miskin, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kalau kaya pun mereka sengaja memilih untuk memakan sedikit. Kerana apa? Supaya mereka dapat ingat Allah, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat memelihara badan daripada penyakit. Jadi mereka kalau melakukan salat, kaki mereka adalah jarak daripada dua kaki adalah satu jengkal. Ini jarak dua kaki. Kemudian kaki yang sebelahnya akan bersentuh dengan lembut dengan kawan dia. Supaya apa? Menutupkan segala ruang-ruang kosong agar tidak dilalui atau dimasuki oleh syaitan. Itu cerita dia. Tamam. Tetapi kalau nak buka kaki besar-besar, tamam. Selepas itu waktu sujud, kiri dan kanan semua berlubang, itu dah kasih juga tempat syaitan masuk. Tamam. Jadi kita mesti berhati-hati di dalam perkara itu. Janganlah kita cakap nak rapatkan bahu, nak rapatkan kaki, dalam masa yang sama menghancurkan khusyuk yang ada dalam salat. Yes, merapatkan kaki adalah penting, merapatkan bahu adalah penting, dan yang paling penting sekali adalah kita ada khusyuk di dalam salat kita. Jangan kita nak merapatkan kaki, merapatkan bahu, lepas tu salat kita sibuk dengan bahu dengan kaki saja. Satu salat penuh dengan bahu, penuh dengan kaki. Itu je. Kemudian bila nak fikir Allah, ini benda ni dalam sebelum solat kita selesaikan. Kemudian apabila tengah solat, benda yang terus akan berterusan, dan di dalam solat kita punya concentration adalah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bagaimana untuk menghubungkan kembali hubungan silaturahim antara ahli keluarga yang terputus walaupun pihak yang bersalah sudah minta maaf dan tidak dimaafkan orang itu? La ilaha illallah. Tamam. Orang yang dah minta maaf, yang dah cakap assalamualaikum, dia dah lakukan tugas dia. Orang yang tak nak maafkan tu, itu adalah penyakit dan dia mesti mengubati diri sendiri. Tamam. Dia mesti menerima nasihat dan mesti mengetahui keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau dia mengampunkan, siapalah kita nak mengampunkan. Khususnya kalau orang dah minta maaf. Apa kau nak buat? Kau maafkan je lah. Apa lagi nak buat? Maafkan, habis cerita. Biasa